Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama kembali dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya lah di Bernama TV. Dan kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita hari ini ialah Belanjawan 2024, fantasi atau realiti. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Dan tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda, iaitu Ahli Dewan Negara. Jadi YB, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami semula di program Ruang Bicara ini. Dan seperti yang selalu kami lakukan dalam program Ruang Bicara ini, anda juga sebenarnya kami ingin mengajak untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita. Jadi jangan lupa, dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian ialah di 03 2694 0155. Baik, ini menarik sebenarnya YB rata-rata orang masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2024 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sekarang ini masih lagi hangat dibincangkan di Dewan Rakyat dan kemudiannya difahamkan pada 27 November nanti perbincangan akan diteruskan di Dewan Negara, dan saya percaya YB juga akan terlibatlah nanti dalam perbincangan itu. Tetapi bila kita pilih tentang topik yang menjadi pilihan kita, iaitu Belanjawan 2024, fantasi atau realiti, pandangan YB sendiri? Ya, pada asasnya memang Belanjawan ini adalah satu perancangan kerajaan. Jadi apa yang dibentangkan itu ialah apa yang kerajaan rancang untuk tempoh setahun ke depan. Dan sama ada dia akan jadi realiti ataupun fantasi, sudah tentulah bergantung kepada komitmen kerajaan. Tetapi sudah tentu kerajaan dia tidak akan mengabaikan ataupun tak menunaikan janji, kerana itu akan dinilai oleh rakyat. Kalau kita tengok dalam belanjawan yang sebelum ini pun, boleh kita katakan semua yang diumumkan itu memang dilaksanakan. Dan sesuatu yang penting dan menarik juga, saya nak dapat pandangan YB lah. Kalau kita lihat daripada peruntukan yang diberikan kepada Belanjawan 2024 ini, ianya merupakan satu peruntukan yang tertinggi sebenarnya dalam sejarah belanjawan negara. Jadi apakah dengan peruntukan yang jauh lebih tinggi ini, YB merasakan bahawa ianya mungkin akan memberikan ataupun memenuhi setiap perancangan yang telah pun disusun atau oleh kerajaan? Ya, dia sebenarnya pada saya memang setiap tahun ni kerajaan akan membentangkan belanjawan yang semakin besar lah. Melainkan ada konflik ataupun macam pandemik baru ini, ekonomi kita jatuh dan sudah tentulah dia akan menjejaskan. Tetapi yang harus kita teliti ialah tentang hasil kita. Kalau kita tengok pada belanjawan, belanja ni kita boleh sesuka hati kita. Kalau kita nak berhutang lebih banyak, 400 bilion pun kita boleh umumkan. Tetapi kalau kita tengok pada hasil itu menggambarkan kekuatan ekonomi kita. Daripada 393.3 bilion saiz bajet kita, hasil kita ialah lebih kurang dalam 303 bilion. Dan 303 bilion ini hanya sebenarnya lah kalau dari sudut mudah kita nampak, dia cukup untuk kita membiayai perbelanjaan mengurus kita. Pengurusan saja. Jadi selebihnya untuk perbelanjaan pembangunan kita perlu meminjam. Jadi dilema pada kerajaan ialah boleh saja untuk kita tak meminjam. Jadi kita tak buat belanja pembangunan umpamanya, tetapi ekonomi kita tidak akan berkembang. Kalau kita tengok dalam yang lepas, dalam sidang parlimen yang lalu, kita bincang soal kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Diumumkan bahawa kita menaikkan had ceiling belanja kita, peruntukan kita untuk rancangan Malaysia ke-12 kepada 415 bilion untuk tempoh 5 tahun. Dan jumlah itu kalau kita tengok, dia sebenarnya boleh kata hampir 2 kali ganda berbanding dengan RMK 10 dan RMK 11. RMK 10 saya ingat dalam 230 bilion, RMK 11 260 bilion. Jadi orang tanya kita, kenapa kita kerajaan nak kurangkan hutang, tapi dalam masa yang sama kita naikkan had ceiling untuk RMK 12. Jawapannya mudah. Kalau kerajaan
kita tahu kita dah hadapi satu tempoh yang menyebabkan ekonomi kita agak menguncup ataupun meleset pada waktu pandemik. Banyak syarikat-syarikat ditutup dan sebagainya. Jadi untuk kita kembangkan balik ekonomi, kita mesti tambah perbelanjaan pembangunan itu. Sebab itu kalau kita ingat 3-4 tahun yang lalu, belanja pembangunan kita hanya bermain sekitar 45 ke 50 bilion. Sekarang ini yang lepas 97 bilion. Yang tahun hadapan 90 bilion. Ada yang kata turun 7 bilion. Tapi sebenarnya 90 bilion itu masih besar kalau kita buat perbandingan untuk tempoh 10 tahun ataupun 5 tahun pun 90 bilion itu secara perbandingannya tinggi. Jadi kekangan kerajaan dalam ke depan ini, macam mana kita nak mengembangkan ekonomi dalam masa yang sama, hasil yang kita ada itu tak cukup untuk perbelanjaan pembangunan kita. Saya tertarik hati bila YB sentuh tentang cabaran yang dihadapi oleh kerajaan ketika inilah, terutamanya untuk mengembangkan sektor ekonomi sendiri supaya ianya dapat mencapai seperti apa matlamat yang diinginkan. Tetapi kalau kita melihat kepada senario ekonomi dunia ketika ini pun ianya penuh dengan cabaran dan situasi yang tidak menentu sebenarnya. Jadi apakah hasrat kerajaan untuk mengembangkan sektor ekonomi negara itu boleh tercapai, tetapi apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Baik, itu sebab itu saya nampak untuk menjawab persoalan itu, kalau kita relate pada bajet kita, pada belanjawan kita, saya nampak kerajaan memiliki satu perancangan yang jelas untuk menyelesaikan masalah itu. Apa tumpuan bajet belanjawan kita? Ada 3 tumpuan utama lah. Yang pertamanya ialah tata kelola terbaik untuk ketangkasan perkhidmatan ini. Kemudian yang keduanya menstruktur semula ekonomi kita untuk menjana pertumbuhan yang lebih pesat. Dan yang ketiganya yang sangat dekat dengan rakyat ialah mengangkat darjat rakyat, menaikkan taraf hidup rakyat. Jadi ini 3 tumpuan besar. Dan kalau ditanya macam mana strategi kerajaan, dengan hasil kita yang sekarang ni lebih kurang 303 bilion, strategi yang paling jelas sekali ialah kerajaan mesti naikkan hasil. Jadi macam mana cara itu, saya ingat kita boleh bincang selepas inilah. Tetapi asasnya dia mesti meluaskan asas hasil, meningkatkan hasil negara kita. Dan yang keduanya, perbelanjaan kita, sebagaimana yang kita tahu, daripada 303 bilion perbelanjaan mengurus tadi, kita memperuntukkan jumlah yang sangat besar untuk subsidi kita. Ini saya ingat satu beban yang bukanlah beban sangat, tapi satu cabaran yang perlu ditanggung oleh kerajaan untuk memastikan ekonomi kita ini boleh terus mampan. Jangan kita belanjakan terlalu banyak pada satu tempat menyebabkan akhirnya kita tak mampu lagi tanggung. Saya ambil contoh umpamanya. Dari jumlah 303 bilion tadi, 91 bilion untuk emolumen gaji dan allowance penjawat awam kita. 91 bilion. Saya ingat dalam belanjawan tahun hadapan dijangka akan naik ke 93-94. Maknanya membentuk satu jumlah yang sangat besar. Itu baru emolumen. Kalau kita tambah dengan pencen. Pencen saja kalau kita tengok, pencen campur ganjaran 31 bilion. Maknanya hampir saya ingat dalam 12% daripada hasil yang kita ada. Dan pencen ini akan terus bertambah kerana orang akan terus pencen. Dan itu hanya pencen ini hanya menyelesaikan masalah 700 pesara. 700 pesara ini sebahagian kecil daripada populasi rakyat kita yang semakin menua. Yang kita tahu tahun 2030 Malaysia akan jadi negara menua. Ramai yang saya ingat dalam yang umur 65 tahun ke atas akan mencecah 7 ke 8%. Jadi cabaran kita itu satu isu yang juga harus difikirkan dan memang sedang difikirkan oleh kerajaan lah. Tapi berbalik pada persoalan tadi, 91 bilion emolumen, 31 bilion pencen, 45 ataupun 46 bilion untuk bayaran khidmat hutang. Mana kita nak bayar interest dan sebagainya. Dan untuk subsidi, saya ingat kalau tahun lepas 2 tahun yang lalu, dia biasa subsidi ni kita peruntukkan sebenarnya dia bermain antara 20 ke 25 bilion setahun. Untuk sebahagian besarnya untuk kita mengekalkan harga RON 95 kita lah, diesel dan sebagainya. Tetapi 2 tahun yang lepas oleh sebab harga minyak dunia meningkat, mencecah 120 US dollar per barrel, menyebabkan kita punya subsidi yang perlu kita tanggung mencecah 67 bilion setahun.
Dan Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan baru-baru ini menyebut angka itu mungkin akan meningkat lagi. Mungkin dia ada disebut 81 bilion. Tapi saya mungkin menggunakan pendekatan atau pengiraan yang lebih konservatif. Saya jangkakan angka itu tak akan kurang daripada 55 bilion untuk tahun hadapan. Saya tertarik hati sebenarnya bila Wabi menyebut tentang subsidi. Dan kita dengar juga kerajaan telah mengumumkan bahawa apa yang akan diperkenal nanti ialah subsidi bersasar dalam usaha untuk menjimatkan kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan, terutamanya kepada golongan yang tak seharusnya menikmati subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi ramai yang mula mempersoalkan apakah mekanisme yang akan digunakan nanti, apakah cara yang terbaik dalam usaha untuk mengatasi, kerana ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan sebenarnya. Tapi mungkin Wabi ada pandangan tersendiri. Ya, kerajaan memang telah sebut beberapa kali dalam pembentangan ekonomi madani, dalam pembentangan KSP, RMK12 dan sebagainya. Kajian semula pada subsidi itu memang perlu dibuat. Dan kalau kita terus dengan bentuk yang sekarang ini, kita memang akan menanggung satu beban kewangan yang begitu berat daripada masa ke semasa. Dan kalau kita tengok macam saya sebut tadi, kalau kita jangkakan subsidi tahun hadapan, kita katakan 60 bilion. Saya ambil angka yang rendah lah. Bukan 81 bilion sebagaimana yang disebutkan. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok harga minyak dunia dah turun ke 95 US dollar per barrel. Jadi kalau kita ambil angka itu, saya nampak subsidi kita dengan angka lebih kurang 55 ke 60 bilion tadi, sebahagian besarnya ke mana? Sebahagian besarnya sudah tentu akan pergi ke petrol dan diesel. Dan kerajaan umumkan untuk diesel itu akan disasarkan secara berperingkat-peringkat. Dan bagi saya ini dasar yang tepat kerana macam mana diumumkan oleh kerajaan, jumlah kenderaan yang guna diesel ni meningkatnya sikit saja. Tapi penggunaan itu melambung yang sebab subsidi tadi. Jadi dia nampak bahawa penggunaan itu dicuri ataupun diambil oleh mereka yang tak layak. Dan kita pun tahu banyak warga asing yang menikmati subsidi kita. Betul. Itu belum lagi kita tengok dari segi yang subsidi makanan umpamanya. Saya tengok kita saya pernah tanyalah dalam Dewan Negara peruntukan kerajaan untuk subsidi minyak masak berpaket umpamanya 2.8 bilion setahun. Tetapi bila kita pergi ke kedai-kedai, kadang-kadang tak bertahan, tak ada. Dan yang terbaru ini saya melihat bila kerajaan umumkan menamatkan subsidi ayam dan telur, bagi saya ini satu langkah yang tepat. Kerana kita tahu ayam dan telur ini dia SSL dia dah melebihi tahap sara diri kita. Maknanya tahap sara hidup tahap sara diri melebihi 100%. Jadi biarkan harga itu diapungkan dalam pasaran untuk rakyat mendapat harga yang rendah. Tapi apakah Wabi yakin ini kebetulan berkaitan dengan apa yang disebut tadi, iaitu tentang harga shilling ayam itu yang sudah pun ditiadakan. Tetapi ramai juga yang sekarang ini bertanya-tanya apakah selepas ini, walaupun kerajaan mengatakan bahawa harga ayam tidak akan meningkat ataupun tidak akan naik, tetapi ada yang menjangkakan bahawa bila pasaran menjadi terbuka, apakah YB melihat bahawa harga ayam bukan mustahil sebenarnya untuk berada ataupun untuk naik kepada satu tahap yang mungkin akan menggelisahkan rakyat sebenarnya. So itu saya sebutkan tadi, bila kita menyerahkan satu barangan itu kepada pasaran untuk ditentukan harganya, maka dia sebenarnya akan memberikan kelebihan kepada rakyat sekiranya pengeluarannya melebihi SSL 100 tadi. Kita ayam memang sentiasa lebih, yang kurang kita kekurangan bekalan ayam ini waktu selepas pandemik baru-baru ini, dan juga kesan perang Ukraine Rusia, barang makanan ayam itu mahal dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita tengok keadaan sekarang ini, bekalan ayam dah semakin baik dan kita jangkakan kembali sedia kala. Begitu juga menteri kita juga berjaya menyelesaikan masalah telur, bekalan telur. Dan bila diapungkan, memang sebenarnya sebelum krisis ayam dan telur, subsidi ayam dan telur ni sebenarnya tak wujud pun. Kita kerajaan tak memperuntukkan. Kita baru memperuntukkan bermula Februari 2022 tak silap saya. Dan jumlah itu mencecah 3.8 bilion. Tapi bila kita dah tengok harga itu dah stabil, kita serahkan kepada pasaran supaya bila bekalan bertambah, penawaran tinggi,
harga itu akan jatuh dan itu akan menguntungkan rakyat. Menguntungkan rakyat. Ini sesuatu yang penting dan menarik juga. Dan rakyat juga sedang menumpukan perhatian sebenarnya terhadap pelaksanaan belanjawan 2024 nanti. Terutamanya penekanan terhadap mengurangkan kos sara hidup rakyat khususnya lah. Itu menjadi isu yang cukup penting sebenarnya. Apakah YB yakin bahawa dengan apa yang telah pun dirancang dan juga dikemukakan dalam pembentangan belanjawan 2024 ini, mungkin kita akan menghadapi ataupun rakyat akan menghadapi satu situasi yang menggembirakan bila kita bercakap tentang kos sara hidup rakyat ketika ini? Ya. Saya melihat tumpuan kerajaan untuk membantu rakyat terutamanya yang susah ini, khususnya dengan menurunkan ataupun mengawal kos sara hidup ini suatu yang memang jelas dan ianya sebenarnya terbukti berjaya. Kalau kita tengok umpamanya ramai orang kata harga barang naik. Bila kita tanya dia mana dapat maklumat itu, dia kata dia pergi ke kedai sekian-sekian. Kita tak boleh membuat satu andaian bahawa harga barang naik dengan hanya melihat satu kedai ataupun satu dua barang. Yang menentukan inflasi ini betul-betul wujud ataupun tidak, ataupun betul-betul tinggi ataupun sederhana ataupun tidak, ialah indeks harga pengguna kita. Jadi indeks harga pengguna ini pula yang mengukurnya bukan orang politik, bukan YB Rafizi ataupun menteri-menteri. Dia diukur oleh Jabatan Perangkaan Negara, DOSEM kita. Dan DOSEM ini sudah tentulah pegawai yang cekap dan terlatih. Mereka turun ke sebanyak tempat yang boleh mereka turun, menilai, dan setiap barang-barang itu dia tak sama. Dia ada weightage dia. Umpamanya kalau macam kenaikan beras, dia hanya mewakili weightage yang kecil umpamanya. Kalau kenaikan pada kos perumahan, weightage-nya agak besar. Ataupun kenaikan pada barang makanan secara keseluruhan. Dia akan melihat. Sebab itu IHP ini ialah rujukan yang paling tepat untuk kita menilai negara kita ni sedang menghadapi inflasi ataupun tidak. Bukan hanya dengar kata-kata daripada parti-parti pembangkang, tak boleh. Sebab kalau parti pembangkang dia mana akan sebut harga barang sentiasa mahal. Tapi kalau kita rujuk pada IHP, saya tengok indeks harga pengguna kita antara yang terendah dalam rantau ini, dan kalau banding dengan negara luar sana di seluruh dunia pun, inflasi kita 1.9% saja. Di negara-negara umpamanya Turki, saya ingat mencecah 9%. Dan banyak negara-negara yang secara puratanya lebih 5%. Pada masa ini kita dah 2%. Dan ini bagi saya satu kejayaan yang besar, kerana program subsidi yang kita laksanakan ini memang berkesan. Cuma kita nak lebih berkesan dengan lebih mensasarkan lagi. Sebab itu kalau dikatakan ada yang kita punya subsidi pada petrol itu, betul kita membuka ia kepada warga asing juga. Tapi sebenarnya dengan kita mengawal harga petrol dan diesel juga, kita mengawal kos untuk rantaian bekalan makanan itu. Kalau kita naikkan umpamanya, kita biarkan dia terapung juga, harga barang-barang yang lain juga akan naik. Teori domino umpamanya kan, dia akan ikut untuk menyerap kenaikan pada harga minyak itu tadi. Jadi sebab itu sebenarnya negara kita dengan program subsidi sedia ada, kita dah berjaya. Tetapi kita nak lebih menjimatkan lagi dengan mensasarkan. Dan saya ingat itulah yang sedang difikirkan oleh kerajaan, dan dengan mensasarkan subsidi ini pun kita dah menjimatkan umpamanya dalam subsidi elektrik. Kita menjimatkan 4.6 bilion tahun lepas. Itu kita tak menjejaskan pengguna-pengguna isi rumah macam saya, macam kita. Dia hanya untuk 10 yang maha kaya yang Perdana Menteri sebut. Dan bagi saya itu satu tindakan yang adil lah. Takkan subsidi yang besar dimanfaatkan oleh orang-orang yang dah sedia kaya, tetapi dengan dasar yang sekarang ini 90% itu tidak terjejas. Saya masih lagi nak menyentuh YB tentang isu kos sara hidup ini, dan realitinya yang sedang dihadapi oleh rakyat ketika ini, yang disuarakan oleh sebahagian besar rakyat, terutamanya mungkin ialah rakyat biasa, terutamanya ialah tentang kos sara hidup itu sendiri. Harga barang yang meningkat, harga makanan di restoran dan sebagainya juga meningkat begitu ketara sekali, dan ianya sama ada kita suka ataupun tidak, realitinya memberi tekanan sebenarnya kepada rakyat bila kita bercakap tentang kos sara hidup ini. Komen sikit, Wan. Dia satunya memang pada saya kerajaan perlu menyegerakan pelantikan Menteri KPDN. Sebab penguatkuasaan dari segi naik turun harga barang umpamanya untuk
di restoran, di kedai-kedai makan ini, dia perlu penguatkuasaan untuk mengelakkan kenaikan dibuat tanpa asas. Kadang-kadang bahan mentah tak naik pun, tetapi oleh sebab peniaga nak untung cepat, dia dengan mudah menaikkan. Dan itu perlu kepada penguatkuasaan supaya kebajikan pengguna dan rakyat ini dapat terbela. Macam saya sebutkan tadi, rujukan kita yang tepat ialah IHP. Tapi saya tak nafikan memang ada kedai-kedai yang culas ataupun yang mengambil langkah yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu dia perlu kepada satu pelaksanaan lah. Yang keduanya ialah apa yang kerajaan buat sekarang ini ialah mengawal harga bahan mentah ini. Dan itu yang memainkan peranan yang besar ialah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan kalau kita tengok komitmen kerajaan sendiri, diperuntukkan 2.6 bilion untuk untuk pastikan kita punya beras tempatan itu dapat terjamin. Dan kerajaan juga melalui program Payung Rahmah umpamanya. Kalau kita tengok apa yang kerajaan buat, dia kalau sejak daripada dulu kita ada bantuan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk mereka OKU, golongan tua dan sebagainya yang tak boleh bekerja dengan sebagaimana orang lain lah. Itu 2 bilion setahun. Dan yang terbaru, apa yang kerajaan buat ialah menaikkan sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ke 10 bilion. Jadi saya secara peribadi bila saya baca bajet yang dibentang oleh kerajaan ini seolah-olah pilihan raya tahun depan. Sebab ini bajet yang macam gula-gula, banyak sangat. Terlalu banyak diberikan kepada rakyat sehingga kita pun fikir kerajaan mampu ataupun tidak. Jadi sebab itu bila saya tengok pula strategi kerajaan untuk menambah hasil tadi dan juga mensasarkan balik subsidi tadi, saya nampak kerajaan ada strategi yang khusus untuk memastikan apa yang diberi kepada rakyat itu betul-betul ada sumber kewangan yang ada. Kukuh. Yang kukuh. Okey, baik. Wabi, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang bersama kami menyaksikan program Ruang Bicara ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita, iaitu belanjawan 2024, fantasi atau realiti. Jadi dua talian kami sediakan kepada anda di 032604 0155 dan satu lagi talian tentunya di 032694 0155. Kita rehat dulu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini, jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam, keringatmu teringat-ingat akan ku kenang setiap saat. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang belanjawan 2024, fantasi atau realiti.
Dan difahamkan kita pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan Pak Ahli Panel. Ya. Okey, soalan saya yang pertama itu berkenaan tadi ada ahli panel sebut mengenai pasal subsidi ya. Saya punya pandangan subsidi ni yang disebabkan yang menjadi kekurangan kita punya sebab ada penyeludupan. Sebab kita ada penguatkuasa. Kenapa dia orang tak mencegahnya kan? Kita tengok di Sungai Golok. Kan? Lagi satu di Bukit Kayu Hitam. Patutnya bila dia mencegah ni penguatkuasa mencegahnya, kita dapat subsidi kita ni dapat berkurangan sikit, kita dapat penggunaan ni untuk rakyat Malaysia. Okey. Dan tadi saya tengok tadi ahli panel sebut kan mengenai mempercepatkan pelantikan menteri KPDN. Saya tengok saya punya pandangan apabila kita lantik menteri KPDN cepat pun kita ada timbalan menteri. Jadi kita ada KSU kan, sebab apa yang menjalankan semua tugas-tugas untuk menguatkuasa adalah penjawat awam. Penjawat awam yang melakukannya. Sebab orang politik ni dia semua membagi arahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang sebut tadi mengenai mensasarkan. Tadi mengenai cas elektrik kan. Apabila kita bagi cas elektrik tu kepada Kelang pula cas pada rakyat. Sebab tu barang-barang harga mahal. Contohnya saya ada buat satu soal selidik di Kelang sebab saya tanya dia orang sebab apabila kita cas elektrik contohnya RM5 contohnya dia orang kata cas balik barang naik. Contohnya barang elektrik tahun depan kita akan kenakan 8%. Jadi dia orang akan naik lagi barang. Ini itu barang elektrik semua ke pengguna ke, jadi pengguna yang menanggungkan beban. Patutnya kerajaan dia kaji benda-benda ni sebelum dia membuat satu benda-benda yang untuk kepentingan rakyat ni dia cari jalan. Di mana kalau dia buat contohnya dia nak buat undang-undang, fikirkan rakyat semua. Kan? Itu yang saya minta ahli panel ulas ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi yang lain-lain tu kalau anda juga ada pandangan-pandangan yang nak kongsikan, panggil kami di ruang bicara. Jadi YB, itu persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat seperti Ridwan yang ingin mendapat jawapan yang lebih jelas sebenarnya dan juga pencerahan yang lebih tepat sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih juga pada saudara Ridwan tadi. Ya. Yang pertama tentang penyeludupan. Sebenarnya memang itu antara yang menyebabkan kita punya subsidi yang kita berikan itu tersasar. Saya ingat dalam 2 tahun ataupun beberapa tahun yang lalu lah bila kita perjuangkan isu minyak paket. Saya sendiri pernah dihadapkan ke mahkamah atas memperjuangkan isu minyak paket ni kerana waktu itu saya persoalkan kita memperuntukkan 2 bilion macam saya sebut ni 2.2 bilion setahun untuk minyak paket. Tapi minyak tak ada di pasaran. Dan waktu itu bila isu itu agak kecoh, apa yang dilakukan, kerajaan meningkatkan penguatkuasaan di sempadan dan rupa-rupanya memang ada yang ambil kumpul kita punya minyak ini dan jual di sempadan di Thailand waktu itu. Cuma untuk masa ini saya tak pastilah sejauh mana keberkesanan ataupun kecekapan penguatkuasaan kita untuk menghalang itu. Penyeludupan satu hal, tetapi minyak kita memang jauh lebih murah daripada apa yang dijual di negara jiran kita. Betul. Kalau ikut harga sekarang ni lebih kurang RM6 untuk 1 liter kg. Tapi kita boleh subsidi hampir lebih daripada separuh ada harga itu. Dia sebenarnya kalau kita tengok 2.2 bilion sound untuk minyak paket. Kalau kita bahagikan kepada katalah isi rumah yang kita ada sebulan itu kita boleh dapat sekurang-kurangnya saya ingat 8 ke 10 paket sebulan. Jadi logik je, tapi persoalannya di mana? Jadi itu betul, saya setuju soal penyeludupan itu perlukan penguatkuasaan yang tegas yang pertama. Yang kedua beliau singgung juga mengenai menteri tadi. Dia sebenarnya betul ada menteri, tak ada menteri timbalan boleh ambil alih. Dan sekarang ini sebenarnya peranan menteri KPDN itu dipangku oleh menteri tugas khas Datuk Armizan. Cuma macam saya sebutkan tadi,
bila menteri yang ada itu betul-betul khusus pada portfolio dia, dia akan lebih berkesan peranan itu. Itu yang kita nampak waktu almarhum arwah Datuk Salahuddin memainkan dengan begitu bersungguh-sungguh portfolio dia, dan kita nampak kejayaannya. Betul. Dan timbalan menteri dia tak boleh masuk mesyuarat kabinet. Dia mesti wakilkan kepada menteri-menteri yang lain. Itu antara kekurangan lah. Dan memang walaupun penjawat awam yang banyak menjalankan tugas ini, tetapi menteri ini penting kerana dia akan menetapkan satu hala tuju yang jelas untuk menyelesaikan. Jadi kalau menteri itu yang dilantik itu laju, faham tentang tanggungjawab dia, saya yakin banyak masalah yang dapat diselesaikan. Ya. Okey, yang ketiga tu pun menarik jugalah tentang subsidi. Dan kadang-kadang bila diberi subsidi, dia sentuh tentang subsidi elektrik. Ya. Dia sebenarnya bila kerajaan menarik semula subsidi untuk kilang ataupun untuk mereka yang disebut mahakaya ini, kajian itu memang dibuat oleh pegawai. Menteri hanya memberikan arahan ataupun hala tuju. Tetapi sudah tentulah pegawai ini dia akan membuat kajian yang mendalam, sektor mana yang perlu ditarik. Mereka yang layak ataupun mereka yang tak layak itu siapa. Itu saya yakin telah pun dijalankan dengan terperinci oleh pegawai yang bertanggungjawab dalam melihat itu. Tetapi bila kita nampak penjimatan 4.6 bilion dan macam disebut tadi, dia akan naikkan. Sebenarnya bila kerajaan yang kerajaan umum naik ke 8% nanti bukan barang. Dia hanya sebahagian daripada perkhidmatan. Dia sebenarnya akta SST ni dia bukan satu akta, dia dua akta. Satu akta untuk perkhidmatan asing, akta untuk cukai jualan itu asing. Jadi untuk jualan tak naik, dia kekal seperti sebelum ini. Tapi yang perkhidmatan tadi itu pun tidak melibatkan benda-benda yang utama, makanan di restoran, benda-benda yang rakyat banyak. Sebab itu kalau kita tengok dalam anggaran pertambahan hasil pun tak banyak pun meningkat hasil kerajaan daripada menaikkan ke 8 bilion itu. Tetapi saya berpandangan, saya agak bersetuju dengan pandangan bahawa kita perlukan satu cukai yang lebih baik, cukai yang lebih progresif. Dan kerajaan sendiri saya nampak memikirkan dengan serius kebarangkalian untuk melihat semula soal GST itu. Kerana kita tahu ada kebaikan. Dan soal GST ini dia bukan soal dia bagus ataupun tak bagus. Kita akui sebenarnya cukai itu bagus. Cuma adakah masa sekarang ini sesuai ataupun tidak. Jadi saya nampak kerajaan mungkin melihat kepada kesesuaian waktu, dan pada masa akan datang saya yakin sekiranya rakyat kita boleh menerima cukai GST, mungkin dia akan diperkenalkan. Okey, saya juga nak dapat pandangan YB lah. Kita tahulah setiap kali bajet dibentangkan, dua kementerian yang sentiasa mendapat peruntukan yang besar ialah pendidikan dan juga kesihatan. Dan sudah pastilah ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada menteri-menteri yang terlibat, dan masing-masing mengharapkan bahawa ialah kita sebut tentang istilah tata kelola yang sempurna, dan banyak masalah yang dibangkitkan bila kita bercakap tentang isu pendidikan, bila kita bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Jadi pandangan YB tentang dua kementerian yang dianggap cukup penting dalam usaha untuk membahagiakan rakyat ini sebenarnya. Ya, memang peruntukan kerajaan untuk pendidikan ini mencecah 58 bilion, tertinggi. Ya. Dan untuk kesihatan saya ingat dalam 41 bilion. Juga kedua tertinggi lah. Dan untuk kedua-dua kementerian ini menunjukkan bahawa kerajaan kita memang menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Boleh kata subsidi hampir sepenuhnya pendidikan untuk rakyat. Ya. Kesihatan untuk rakyat. Kalau saya pernah tanya dalam Dewan Negara, berapa yang jumlah kalau kita kumpul yang rakyat bayar, yang fee yang RM1 yang dibayar di klinik dan hospital. Kalau kumpul semua itu jumlahnya hanya tak sampai 1 bilion. Saya ingat waktu itu 960 juta sahaja. Jadi bayangkan kita letak 1 bilion lah. 1 bilion daripada 41 bilion. Tak sampai 2.5% daripada kos sebenar yang kita peruntukkan untuk kesihatan ini dibayar oleh rakyat. Kan? Sedangkan kita sanggup untuk bayar harga yang mahal di klinik swasta ataupun di hospital swasta. Tetapi untuk sektor kesihatan awam ini kita bayar murah, tetapi kita nak khidmat yang terbaik. Tak boleh. Dan itu sudah tentu akan, sebab itu saya melihat rakyat mesti memikirkan kemampanan ataupun sustain ataupun tidak keadaan sekarang.
Kalau kita nak terus naik, peruntukan untuk kesihatan umpamanya, dia akan terus meningkat. Tapi yang rakyat sanggup bayar nak naik RM1 ke RM2 itu pun akan menimbulkan kegemparan. Jadi kita harus realistik. Sebab itu saya dalam Dewan Negara, kita perlu, kerajaan perlu mengambil langkah yang bertanggungjawab, bukan populis. Maknanya, yalah, mungkin orang akan marah lah, rakyat akan marah, naik RM1 ke RM3. Saya rasa tak beban sangat. Tapi itu sudah tentu, kalau naik ke RM3, 1 bilion tadi boleh pergi ke 2 ke 3 bilion. Dan sekurang-kurangnya kita boleh menampung. Tapi kalau kita terus dengan keadaan sekarang ini, kerajaan bagi bajet yang besar, bila diberikan bajet pada kesihatan yang besar, kita terpaksa korban di tempat-tempat lain. Jadi itu saya ingat harus difikirkan oleh rakyat juga tentang bagaimana kerajaan menyalurkan. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan akan tetap terus memberikan peruntukan yang besar kepada pendidikan dan kesihatan kerana itu memang tanggungjawab kerajaan. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Mazlan daripada Kedah difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Waalaikumsalam Datuk Cekawi. Ya, saya. Beri cadangan sikit lah. Silakan. Beri cadangan pada kerajaan sikit lah. Kita barang-barang kawalan ni sepatutnya nak mengelak dari ketirisan tu. Kita nak tahu kedai mana yang jual barang tu satu hari berapa beg dia jual barang beras harga subsidi ni. Minyak kelapa berapa beg dia beli, siapa yang beli tu diambilkan nama dia. Satu hari berapa kali dia beli nama. Kalau Mamat tu beli dia dah beli seminggu sekali ke. Ni beli, ambilkan nama-nama dia tu. Barang kawalan nak beli semua dapat, bagi rakyat semua dapat merasa. Kalau tak buat begitu, nanti lepas 1 jam dia pergi beli lagi nama yang orang yang sama. Catatkan nama dia, boleh tahu di kedai mana itu macam barang kawalan. Barang kawalan itu cadangkan kerajaan supaya benda tak ada ketirisan. Okey. Rakyat semua dapat merasa itu masing-masing. Okey. Baik, terima kasih. Apa ni Tuan Mazlan daripada Kedah. Tak terfikir pula saya. ini sebenarnya ikhlas apa yang dilontarkan oleh Mazlan untuk mengelakkan berlakunya ketirisan. Dan ialah kita tak nafikan ada golongan-golongan ataupun individu tertentu yang take advantage ataupun mengambil kesempatan daripada kesempitan rakyat itu sendiri. Tapi tak tahulah YB nak respon ke kepada apa yang disebut oleh pemanggil kita, Mazlan? Saya fikir itu satu idea yang menarik dan sebenarnya selari dengan usaha kerajaan untuk mengintegrasikan data penerima subsidi ini melalui PADU. Dan itu pun saya pun menunggu juga database PADU itu kerana memang antara kelemahan subsidi kita ialah penyaluran itu dia tidak sepenuhnya menepati keperluan ataupun orang yang betul-betul layak. Kadang-kadang satu penerima ni dia dapat banyak bantuan daripada semua agensi. Saya pernah berkhidmat di satu yayasan di Terengganu. Kita nak bagi bantuan zakat pada dia kan. Bila kita pergi melawat rumah dia, rupanya macam-macam dia ada. Mesin jahit ada 3, mesin buat kuih ada 4. Tapi bila kita tanya dia tak buat pun. Jadi kerana apa berlaku begitu? Kerana database ataupun maklumat pemberian barang-barang bantuan itu tidak diintegrasikan. Jadi bila ada PADU ini, dan satu database itu dia tahu kalau keluar nama sekian-sekian, dia tahu dia dah terima barang-barang ini. Jadi agensi lain tengok, kita tak payah bagilah barang ini sebab dia dah dapat umpamanya. Dan sama juga kalau boleh, mungkin Menteri Ekonomi boleh pertimbangkan idea daripada Tuan Mazlan tadi dari sudut data penerima untuk barang-barang terkawal tadi. Itu saya ingat satu idea yang menarik. Tapi untuk kedai mencatatkan nama kita setelah membeli barang di kedai itu mungkin agak impossible lah ya. Dia sebenarnya memang nampak agak impossible, tapi sebenarnya dalam program Payung Rahmah ada satu bantuan yang disebut sumbangan asas rahmah, SARA. SARA ini maksudnya kerajaan bagi RM100 peruntukan, mungkin masuk dalam IC dia, macam sebelum ni pun ada dia buat. Dia boleh beli di mana-mana kedai terpilih RM100 sebulan. Barang yang dibeli itu tak boleh barang mengarut lah, barang-barang asas. Dan cukup RM100, kalau lebih dia kena tambah. Tak cukup dia kena habiskan lah nilai itu. Dan melalui cara itu juga kita boleh mengawal. Maknanya dia akan beli betul-betul barang yang asas. Ini RM100 sebulan dan mereka layak mendapat untuk
12 bulan, maknanya RM1,200 sumbangan SARA. Ini juga diperkenalkan. Okey, saya nak bangkitkan semula tentang peruntukan besar yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Ini merupakan satu isu juga yang dimainkan dengan begitu meluas sekali, terutamanya daripada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, terutamanya di sekolah-sekolah di kawasan luar bandar, di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak yang berada dalam situasi yang amat menyedihkan. Dan saya banyak terima mesej dan juga WhatsApp daripada rakan-rakan di Sabah sendiri yang mahukan supaya isu ini dilihat dengan lebih serius oleh Kementerian Pendidikan khususnya. Pandangan komen sikit ni Wabi. Ya, soal bantuan untuk pendidikan ini, dia sebenarnya jumlah yang besar ini sebab dia termasuk emolumen. Ya. Dan memang kita tahu dalam penjawat awam, saiz yang terbesar ialah dalam Kementerian Pendidikan. Saya ingat dalam 4 ke 500 ribu penjawat awam kita dalam kementerian itu. Soal yang dikait soal Sabah dan Sarawak, dan itu memang diberikan perhatian yang besar oleh kerajaan, umpamanya melalui baiki tandas RM70,000 untuk setiap sekolah. Dan itu sebenarnya walaupun kecil bagi sesetengah orang, tapi bila kita turun ke sekolah, melihat satu tandas yang selesa, sebab tandas sekolah ni dia sinonim dengan satu keadaan yang begitu menakutkan. Kalau saya berprogram dijemput ke sekolah, saya akan mengelakkan diri untuk ke tandas di sekolah sebab keadaannya teruk. Tapi 2-3 bulan akhir ni saya turun melihat ada yang dah siap. Dah siap, ya. Memang menakjubkan. Dan betul. kita rasa sangat selesa, dan ini menimbulkan satu suasana yang kondusif. Itu satu contoh, dan kerajaan juga akan meluaskan peruntukan itu kepada PBT. Saya ingat dalam 150 PBT dengan peruntukan 1 juta setiap PBT. Jadi tanda-tanda awam kita juga akan dinaik taraf. Tumpuan juga diberikan kepada sekolah-sekolah yang daif, yang banyaknya di Sabah dan Sarawak. Itu memang diperuntukkan dengan jumlah yang agak besar lah oleh kerajaan. Dan selain daripada itu, dalam pendidikan juga kerajaan kali ini memperuntukkan bantuan awal persekolahan. Kalau dulu hanya untuk anak-anak miskin saja, sekarang ini semua pelajar. Saya tengok, maknanya anggaran penerima pelajar itu 5 juta. 5 juta maksudnya semua daripada darjah 1 sampai tingkatan 6. Jadi tak kira pendapatan mak ayah dia, RM150 diberikan, dan itu saya ingat kalau kos yuran PIBG apa semua, RM150 itu cukup. Malahan ada lebihan. Dan ini saya nampak dia bukan hanya membantu pelajar itu, keluarga dia, tetapi juga membantu komuniti setempat. Pengusaha-pengusaha umpamanya kantin. Kan, kalau sebelum itu mungkin pelajar belanja sekian-sekian, bila ada bantuan ini akan dinaikkan. Penjaja yang di luar sekolah itu akan mendapat limpahan ini. Begitu juga yang paling besar, yang saya rasa yang saya pun tak terfikir dibuat oleh kerajaan, ialah memberikan bonus. Nama dia ialah bantuan kajian gaji kan, tapi bonus lah. Dan bonus ini dalam tempoh 20 tahun kerajaan biasa bagi RM500 je. Cuma dalam 2 tahun akhir ni dia bagi naik 600, yang tahun ini 700. Tapi untuk tahun depan melonjak ke RM2,000. Dan jumlah ini untuk pencen pun dapat RM1,000. Dan untuk jumlah ini saya anggarkan implikasi kewangan kerajaan 3 ke 4 bilion. Jumlah yang sangat besar. Dan ada yang kata juga, kenapa nak bagi sedangkan ramai penjawat awam ni dikatakan tak berpihak kepada kerajaan. Jadi ini saya nampak satu pemikiran daripada Perdana Menteri yang betul-betul memfokus kepada perkhidmatan tata kelola terbaik. Kita kena senangkan jentera kita, bagi dia happy. Soal dia nak undi parti mana itu soal lain. Tetapi dengan memberikan sedikit ganjaran ataupun insentif tambahan ini, sekurang-kurangnya mereka merasa semangat untuk berkhidmat bawah kerajaan madani ini lebih baik untuk menjayakan program-program yang kerajaan nak buat. Okey, saya nak kembali semula kepada pembentangan bajet atau pembelanjawan 2024 ini. Dan ialah saya tertarik hati dengan tema yang diperkenalkan, iaitu reformasi ekonomi, memperkasa rakyat. Kita dah sentuh tentang memperkasa rakyat, tetapi bila kita bercakap tentang reformasi ekonomi itu sendiri, apakah YB yakin bahawa apa yang perlu dilakukan dan bagaimana kita nak mengubah ataupun mereformasikan ekonomi negara, terutamanya jika kita ambil tentang situasi sekitar sekarang ini yang begitu mencabar bila kita bercakap tentang senario ekonomi dunia ketika ini. Ya, memang kalau ikut unjuran KDNK daripada Bank Dunia, daripada IMF, mereka jangkakan kita 4 ke 5% sahaja. Jadi itu tidaklah begitu menarik sebenarnya.
Walau bagaimanapun kerajaan melihat ada strategi-strategi yang perlu diambil untuk mempercepatkan pertumbuhan. Jadi tumpuan kerajaan ialah kepada industri yang disebut sebagai high growth, high value. Pertumbuhannya tinggi dan nilainya tinggi supaya pulangannya kepada rakyat, kepada pekerja itu juga tinggi. Jadi industri-industri ini akan diberikan insentif oleh kerajaan untuk merancakkan. Umpamanya industri digital, industri elektronik dan elektrik. Itu memang gaji tinggi. Dan kalau kita latih anak-anak muda kita dalam industri yang bergaji tinggi ini, mereka akan sudah tentu akan mendapat pulangan ataupun pendapatan yang tinggi dan sekaligus memberikan menaik taraf hidup mereka. Apakah kita sebenarnya sudah pun bersedia untuk menghadapi situasi ini? Kita bercakap tentang apa yang dilakukan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha untuk melakukan satu reformasi ekonomi yang betul-betul dapat memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan kita juga begitu bangga bila melihat pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri selepas mengadakan lawatan-lawatan ke luar negara misalnya telah berjaya menarik pelabur-pelabur luar untuk datang melabur ke negara kita. Tetapi ramai juga yang mengatakan apakah itu realiti sebenarnya ataupun ianya hanyalah cadangan di atas kertas tetapi belum tentu lagi akan menjadi realiti tentang pelabur-pelabur luar yang akan datang melabur ke negara kita. Ya, dia soal pelabur ini, dia bila kerajaan sign MOU, itu kita hanya dapat nilai pelaburan yang diluluskan. Dan dia belum tentu akan jadi. Dia akan jadi, dia bergantung kepada keyakinan mereka. Dalam tempoh dia dah setuju untuk melabur, dia akan tengok juga ekonomi kita ni bagaimana. Politik kita umpamanya stabil ataupun tidak. Jadi itu sebenarnya perkara yang sangat mustahak. Yang pelabur lihat adakah kerajaan yang ada ini bertahan 4 tahun lagi ataupun akan tumbang tengah-tengah jalan. Kalau kita mengulangi umpamanya kejadian Tebuk Atap, umpamanya kerajaan bertukar, tak sampai setahun bertukar, bersilih ganti dan sebagainya, mereka tak yakin. Sebab itu soal pelaburan, apa yang dibuat oleh Perdana Menteri bagi saya dari sudut menarik sebanyak mungkin itu hebat. Dan luar biasa usaha itu, sekejap ke negara itu dan sebagainya. Tetapi yang akan menjayakan, yang akan merealisasikan pelaburan itu betul-betul dibuat ataupun tidak, dia akan melihat keyakinan mereka kepada negara kita, macam saya sebut tadi, kestabilan politik. Dan alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ini dengan 147 ahli parlimen kerajaan, penilaian mereka sudah tentulah yakin. Mereka yakin. Dan keyakinan itu seharusnya tidak diganggu oleh kenyataan-kenyataan oleh mana-mana parti politik ataupun kepimpinan parti yang seolah-olah negara kita ini akan tumbang lagi, akan bertukar lagi. Berikan peluang kepada Perdana Menteri mentadbir sehingga habis penggang, biarkan apa-apa pelaburan yang dah dijanjikan itu betul-betul direalisasikan dalam negara kita. Bila kita sentuh tentang ekonomi madani yang diwar-warkan sekarang ini, apa bezanya sebenarnya Wabi ekonomi madani itu dengan ekonomi yang kita amalkan sebelum ini? Dia satunya untuk rakyat faham, dia mesti ada satu istilah yang boleh rakyat tahu apa, ke mana. Madani ini antara kalau kita tengok trust ataupun nilai-nilai yang digariskan itu sudah tentulah mampannya, soal hormat, soal daya cipta, itu selari dengan apa yang perlu kerajaan buat sekarang. Madani juga kalau kita tengok dalam kerangka ekonomi madani, temanya tak berubah, temanya konsisten. Kalau tengok ekonomi madani, temanya memperkasa rakyat. Dan kalau kita tengok tema belanjawan ni pun saya cek hari itu, reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Jadi istilah memperkasa rakyat itu menjadi satu penekanan utama kepada kerajaan madani, kerana kita boleh membangunkan negara, pertumbuhannya hebat, tetapi kebajikan rakyat itu kita tidak berikan perhatian utama. Sebab itu kalau kita tengok dari segi tingkat gaji, tingkat upah kepada rakyat, kita antara yang terendah sebelum ini. Betul. 35% daripada KDNK. Maknanya ada jurang yang besar antara pendapatan rakyat, antara gaji yang diberi kepada pekerja, kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kadang-kadang ada negara yang pertumbuhan ekonominya bukan hebat, tapi kebajikan pekerjanya itu terabai, rendah. Jadi sebab itu apa yang kerajaan nak buat ialah menaikkan tingkat upah rakyat ini, supaya kalau pertumbuhannya itu 5% tahun,
pendapatan rakyat juga akan naik 5% tahun secara umumnya. Itu saya nampak tumpuan kerajaan. Dan apakah itu dapat dilaksanakan sebenarnya, dan apa syarat yang diperlukan dalam usaha untuk melaksanakan rancangan seperti itu ataupun program seperti itu ataupun hasrat seperti itu? Syaratnya sudah tentulah tata kelola yang telus, yang baik, dan jentera kerajaan mesti sepenuhnya bersama dengan kepimpinan. Barulah mereka dapat melaksanakan apa yang dirancang itu dengan sepenuh hati mereka. Dan bagaimana yang saya sebut tadi, teras tumpuan utama kita tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, dan tumpuan yang besar kita ialah menstrukturkan semula ekonomi untuk meningkatkan ataupun untuk memastikan pertumbuhan itu dapat kita jana dengan sebagaimana yang kita harapkan. Apa yang perlu kita lakukan sebenarnya kalau mahu memenuhi hasrat seperti apa yang Wabi sebutkan untuk mencana pertumbuhan ekonomi ke tahap yang mungkin boleh jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat sekarang ini? Maksudnya dari segi apa yang perlu dilakukan selain daripada tata kelola yang baik? Peranannya harus dimainkan oleh semua pihak sebenarnya. Ya. Selain daripada jentera kerajaan, seluruh rakyat, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan mesti bersama. Saya ambil contoh umpama yang mudah yang kita dapat lihat bila berlaku krisis beras padi baru ni kan. Semua tertumpu kepada Menteri Pertanian. Seolah-olah semua di bahu dia. Tetapi kalau kita rujuk dalam perlembagaan negara, senarai senarai persekutuan, senarai negeri dalam jadual ke-9. Bidang kuasa pertanian ini sebenarnya bidang kuasa kerajaan negeri. Tetapi di mana kerajaan negeri? Itu saya mungkin kita boleh persoalkan. Sepatutnya kerajaan-kerajaan negeri duduk berdiri sama tinggi dengan Menteri Pertanian, maknanya biar sama sibuk dengan Menteri Pertanian supaya isu beras itu dapat diselesaikan. Tapi malangnya saya nampak ada negeri yang tidak menunjukkan komitmen. Kerana tanah ini di bawah kerajaan negeri, sawah padi ini bawah kuasa kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan hanya facilitate ataupun membantu. Jadi itu contoh kecil lah. Okey, Malaysia menyasarkan lonjakan ekonomi menjadi di antara 30 tadi pun Wabi sebut di antara 30 terbesar penyemak ekonomi dunia dalam tempoh kurang 10 tahun. Jadi bolehkah kita mencapai objektif itu sebenarnya, Wabi? Saya ingat sekarang ni kita pada kedudukan 45. Saya ingat untuk dalam masa 4-5 tahun ini kalau kita fokus betul-betul kita boleh. Yang penting ialah kita ada satu perancangan yang jelas, semua faham, semua menghayati dan memberikan komitmen untuk menjayakan. Saya ingat itu boleh dicapai. Sebab kita dalam waktu kita menggagaskan wawasan 2020 dulu, kita pernah mencapai pertumbuhan 10%. Secara konsisten, saya ingat 9.3% beberapa tahun. Jadi sekarang ini kita boleh mengulangi sekiranya kita fokus kepada pertumbuhan, kepada menjayakan rancangan kita itu. Okey, penilaian dasar yang patut diutamakan bagi merealisasikan supaya apa yang ingin kita capai dalam belanjawan 2024 ini berjaya dilaksanakan, Wabi. Saya melihat tumpuan yang serius bukan hanya kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri telah mainkan peranan. Bukan juga hanya kepada 27 kementerian yang kita ada. 27 itu ialah kita akui ada kementerian yang mantap. Ada juga mungkin yang sederhana. Tetapi kita jangan lupa bahawa di bawah kementerian itu dia ada satu yang kita sebut sebagai perbadanan awam yang diwujudkan semata-mata untuk menjayakan matlamat tertentu negara. Kita ada Ketengah, kita ada Felda, kita ada MARA, kita ada KWSP, tabung haji. Bagaimana kedudukan perbadanan awam ini ataupun badan-badan berkanun ataupun yang tak berkanun ini menjayakan hasrat kerajaan? Saya ambil contoh umpamanya dalam isu social security, perlindungan ataupun keselamatan sosial rakyat kita. Tadi saya sebut kita akan negara menua dalam beberapa tahun lagi. Kita ada tabung yang khusus untuk memastikan social security rakyat kita ini terbela. Ada 3 tabung yang utama. Yang pertama ialah KWSP. Ini memang mencakupi rakyat kita yang bekerja swasta ataupun yang memilih skim KWSP. Ini tabung yang terbesar lah. Yang keduanya kita ada tabung kumpulan wang amanah persaraan KWAP. Dan yang ketiganya kita ada lembaga tabung angkatan tentera LTAT. Tiga-tiga tabung ini mesti orang kata boleh mandiri ataupun boleh berdikari tanpa memerlukan suntikan daripada kerajaan. Saya ambil contoh umpamanya. Kita ada KWAP
yang diwujudkan tahun 2007 untuk menjana dana untuk membiayai pesara-pesara kita, duit pencen pesara-pesara kerajaan. Macam saya sebut tadi, kerajaan belanjakan 31 bilion setahun untuk pencen. KWAP hanya boleh memberi dividen daripada tabung dia itu hanya 3 bilion. Maknanya tak sampai 10% yang sustain, yang orang kata yang mandi, yang secara berdikari boleh dibayar oleh KWAP. Jadi selebihnya 90% kerajaan kena tambah. Jadi macam mana kita nak pastikan supaya tabung ini sekurang-kurangnya kalau tak boleh 100% dia bayar, mungkin separuh. Begitu juga kalau kita tengok LTAT. Baru-baru ini tak silap saya ada dibantu oleh kerajaan 2 bilion, ada isunya lah. Jadi kelemahan pentadbiran dan pengurusan di perbadanan awam ini akan menentukan kejayaan kita untuk mencapai sasaran kerajaan itu. Itu belum kita sentuh lagi soal Feldanya, ketengahnya dan sebagainya. Kita ada, saya ingat, hampir lebih 100 perbadanan awam, badan-badan berkanun kita yang dipimpin oleh mereka-mereka yang hebat, tetapi sejauh mana kejayaan mereka. Itu harus dipantau. Okey, banyak lagi persoalan sebenarnya YB yang ingin saya kongsikan, tapi seperti biasalah masa mencemburui kita, jadi kita terpaksa berhenti di sini. Apapun banyak jugalah pencerahan-pencerahan yang saya perolehi daripada YB Senator Muhammad Hasbi Muda, ahli Dewan Negara yang bersama kita dalam program Ruang Bicara ini. Dan dalam kita bercakap tentang belanjawan 2024 ini merupakan satu isu yang cukup penting dan mendapat perhatian, tetapi tumpuan kita juga harus diberikan kepada rakan-rakan kita di Palestin yang masih lagi menghadapi tekanan, yang masih lagi menghadapi situasi yang begitu menyedihkan akibat daripada serangan rejim Israel. Dan kita mendoakan, sama-samalah kita berdoa semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin itu akan dilindungi oleh Allah. Dan jangan lupa di penghujung dari sungai ke Sanggara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara.